sekalian. Baik. Dalam ayat yang ke-74 dan 75 ini dengan jelas menunjukkan bahawa abang-abang Yusuf yang menetapkan hukuman. Ketika mana ditanya oleh pengawal-pengawal istana, seandainya kalian betul-betul melakukan pencurian itu, yakni hilangnya gelas diraja itu, maka apakah yang akan berlaku, atau apakah hukum yang terbaik? Maka jawablah abang-abangnya, siapa yang ditemukan benda yang hilang itu dalam rahlih, yakni dalam bagnya, dalam karungnya, maka dialah menjadi tebusan, maka ambillah orang tu. Demikian kami berikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Kata abang-abang Yusuf, macam itulah syariat yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim diguna pakai sampailah kepada Nabi Yaqub, yakni ayah kepada Nabi Yusuf. Maka syariat dahulu, yakni syariat Nabi Allah Ibrahim, siapa mencuri, orang yang mencuri itu seandainya salah dihukum, maka orang yang mencuri itulah yang menjadi tebusan. Jadi hukuman mencuri ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, bukanlah hukuman yang baru diciptakan zaman kita lah ni. Sejak zaman Nabi Allah Ibrahim lagi dah ada hukuman mencuri ni. Cuma hukumannya berbeza. Syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hukum hudud mencuri, tangan akan dipotong dan akan disilangkan. Kalau mencuri lagi, kaki pula. Dan demikianlah, naik balik ke tangan, turun balik ke kaki dalam keadaan bersilang. Itu hukum hudud. Kalau dari segi sistem perundangan kita hari ini, maka orang yang mencuri ini, maka dia akan dibawa pergi ke penjara, adalah proses mahkamahnya, sama ada dijatuhkan penjara ataupun dibayar dengan sekian-sekian denda. Jadi mencuri ini nak habaknya bukanlah satu perbuatan yang bagus sejak daripada dulu lagi. Maka zaman syariat Nabi Allah Ibrahim, termasuk juga Nabi Yaqub, menggunakan hukum yang sama. Lagi teruk lah. Maknanya kalau lah ni orang pakai lagu ni, kacau lah. Siapa mencuri, orang mencuri itu akan jadi hamba kepada dia. Untung lah, kan? Siapa mencuri, ambil kat dia. Orang hak curi itu jadi hamba tebusan. Nak buat apa, buatlah, kan? Kalau rasa tak berhasil orang tu, jual. Untung lah. Jadi orang pun tak mau mencuri. Sebab bila mencuri, dia akan jadi hamba seandainya ditangkap. Gitu. Jadi kata abang-abang Yusuf, siapa yang mencuri, confirm benda tu ada dalam beg dia, ambil lah orang tu. Demikianlah hikmah kebijaksanaan yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Memang Nabi Yusuf nak macam tu pun, supaya Bunyamin dapat ditahan, tak dapat keluar daripada Mesir. Baik. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Maka mulalah Yusuf memeriksa karung-karung mereka. Maka Yusuf pun mula cek setiap orang. Bermula dengan abang-abangnya dahulu, sebelum karung saudaranya sendiri, wi'a'i akhi. Sengaja Nabi Yusuf alaihi salam cek hak lain dulu. Kalau terus cek terus cek hak Bunyamin punya, nampak sangatlah planning tu. Jadi buat cek hak lain dulu, tak ada. Pas orang-orang tak ada. Kemudian tak ada. Sampailah Bunyamin ada. Kadzalika kidna li Yusuf. Kemudian dia mengeluarkan gelas minuman raja yang disorok oleh Yusuf sendiri dalam beg Bunyamin itu. Makana liyakhudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf itu.
narfa'u darajatin man nasya'. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah yang mengkehendakinya. Dalam ayat ini dengan jelas Allah Ta'ala sebut helah atau tipu daya yang dibuat oleh Yusuf alaihissalam ini bersamanya ada Allah, bersama-samanya dengan Allah ada. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami tinggikan darjat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Ayat 76. Baik. Dalam ayat ini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa dalam tipu daya ini Allah Ta'ala terlibat sama, ada bersama dengannya Allah. Bahkan aturan ini juga adalah kerana kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yusuf. Diberikan ilham kepada Yusuf, buat begini, buat begini, buat begini atas tipu dayanya. Sebahagian orang mengatakan ini adalah penipuan, pubuh gelas diraja dalam beg Bunyamin, buat-buat cari, buat-buat hilang, rupanya tak hilang pun. Ini adalah penipuan, sebahagian orang kata macam tu. Tetapi sengaja Allah Ta'ala nak habaq dekat sini bahawa dalam kaedah ini maka ia dibenarkan. Ia dibenarkan. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebut bahawa penipuan ini finnar illa thalath, melainkan 3 perkara. Kan? Sudah sebut dah hadis itu dulu. Pertama, melakukan penipuan, yakni melakukan tipu daya ketika mendalam perang, dibenarkan. Kedua, apabila orang A dengan orang B bergaduh, kita orang tengah, orang C mai nak mendamaikan antara A dengan B, dibenarkan. Kadang-kadang kita nak kena reka cerita juga, kan? A bergaduh dengan B, kita jumpa A, kita kata B nak kawan dengan hang, padahal B tak kata apa. Kita pergi pula jumpa B, B kata A nak berdamai dengan hang, A tak kata apa. Kita reka, dibenarkan. Sebab A dengan B kita nak satukan semula. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, seorang individu yang nak membahagiakan pasangannya, boleh. Suami isteri nak membahagiakan pasangannya, boleh kita menciptakan tipu daya ataupun helah. Kadang-kadang tipu tu dia masak bukan sedap pun, dia tanya kita sedap ke tak, kita agak sedap, menipu. Tapi padahal tak sedap pun, dibenarkan, boleh. Cuma benda ni hanya tertakluk kepada suami isteri saja. Tengah susah hati, pasangan tanya kita, isteri ke suami tanya kita, kenapa? Kita tak ada apa, menipu. Dalam hati, dalam fikiran tu macam-macam duk fikir, tapi kita kata tak ada apa, sebab nak membuatkan dia tenang, tak mau bagi dia susah hati. Kita pun habaq tak ada apa, dibenarkan. Sebab tu suami isteri ni dia special. Dia special, dia ada kelebihan Allah Ta'ala bagi dekat situ. Sebab cabaran untuk menjaga kerahsiaan suami isteri ni tinggi. Bila tinggi nak jaga kerahsiaan tu, maka adalah ruang-ruang dalam agama ni membenarkan benda kita nak kena rahsia. Kadang-kadang suami isteri ni, bukan semua benda boleh cerita. Ada benda yang kadang-kadang kita nak kena rahsia, dan rahsia ini pula masalah lah kalau kita nak rahsia suami isteri. Tapi dibenarkan. Terpaksalah kita buat reka cerita lain supaya dia tenang dan dia bahagia. Masa yang sama juga kena faham juga hadis yang lain, yakni Nabi sebut orang yang menipu ni, jarak malaikat dengan dia adalah 1 mil. 1 mil lebih kurang dalam 1 batu, lebih kurang dalam berapa? Dekat-dekat 3 kilometer. Malaikat tak akan dekat dengan seorang yang melakukan penipuan. Sebab bau yang busuk yang dikeluarkan daripada tubuh badan seorang penipu. Jadi 2 benda tu nak kena baca sekali. Satu, cerita tentang tipu daya, dibenarkan. Satu lagi, memang betul tipu, yakni tipu untuk menutup segala kezaliman dia ataupun menutup segala dosa dia. Dia tak boleh buat dosa. Contohnya dalam suami isteri, dia buat dosa, kemudian dia tutup
dosa tersebut dengan melakukan penipuan. Itu tak dibenarkan. Itu tak boleh. Yang diberikan ruang ni sempit. Ada ruang tapi sangat sempit. Contoh dalam bab-bab tadi lah. Bab makan minum, masak tak sedap, kita abang sedap. Bab cantik. Cantik tak saya ni kan. Kita pun kena abang cantik kan. Takkan nak abang tak. Kena abang cantik, murung tu kan. Kawan pula baru bangun tidur, rambut serbai lagi, tu tanya kita cantik ke tak. Kita nipu lah. Abang cantik tak, abang tak cantik pakai tak minum pagi kita hari tu. Tak makan tengah hari lah kita hari tu. Jadi abang bila cantik mohong tu kan. Dok teringat pula satu hadis tadi, kalau aku mohong ni malaikat dekat-dekat 3 km jauh dengan aku hari ni. Lalu macam mana? Dibenarkan sebab nak jaga hati. Nak jaga hubungan tu. Sebab hubungan suami isteri ni dia sangat susah untuk dijaga kerana bisikan syaitan dan sebagainya. Baik, selesai. Jadi ayat 76 ni termasuk di dalam tipu daya Yusuf. Dia ambil kategori mana tu? Kategori nak merapatkan balik keluarga. Kategori yang kedua tadi, A dengan B tadi tu, nak merapatkan balik hubungan keluarga yang dah terpisah, yang masing-masing membenci antara satu sama lain. Mereka pun bukan suka sangat dengan Bunyamin ni. Terpaksa bawa je Bunyamin ni sebab nak cukupkan syarat sukatan gandum. Kalau tak sabit tu Bunyamin, dia pun tak kisah pun. Sama macam Yusuf juga dulu. Jadi kerja Yusuf sekarang adalah nak merapatkan balik hubungan silaturahim keluarganya. Dibenarkan. Samalah juga dalam perang. Dibenarkan untuk melakukan tipu daya. Pakai baju celoreng sama dengan apa? Dengan tumbuhan yang ada dalam hutan. Penyamaran, kadang-kadang pakai celoreng lagi, tak bagi nampak penyamaran. Ambil apa? Tanah lumpur bubuh dekat badan supaya musuh tak perasan. Menipu tu, penyamaran adalah satu penipuan. Tapi dibenarkan dalam agama sebab dia perang. Takkan nak pakai baju clear, cerah kan. Lepas tu duk habaq pula, kami ada dekat sini, kami tak mau tipu kan. Jadi tak jadilah perang kalau lagu tu. Sebab itu dibenarkan dalam agama kita. Jadi boleh tak agama kita menipu? Tu soalan yang selalu orang suka tanya tu. Jadi jawapan dia boleh dengan syarat 3 tadi. Piramli ambil, dia kata bohong sunat kan. Piramli ambil tahu tu lah. Pasal apa sunat? Sebab hadis Nabi. Benda yang kita buat daripada mulut Nabi, daripada kalam Nabi, jadi sunnah. Maka bohong ni main daripada mulut Nabi ni, hadis ni. Maka siapa buat dia jadi sunat. Itu faham Piramli lah. Sebenarnya tak ada bohong sunat. Nabi buat dalam perang, Nabi buat banyak cerita-cerita yang Nabi membuat penyamaran. Jadi siapa buat macam mana Nabi buat, sunatlah dalam peperangan. Jadi betul tak Piramli tu? Betul separuh. Hak salahnya tak ada nama bohong sunat. Hak betulnya ada dalam agama memberikan ruang untuk melakukan pembohongan. Okey, selesai dah. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ayat nak menjaga riak bawah tu nah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Sehinggalah begitu berturut-turut sampailah kepada Allah Ta'ala. Peganglah ayat ni, nak jaga hati kita daripada rasa riak bila kita tahu satu-satu benda. Kita jumpa orang buat satu benda, kita kata hebat orang ni, dan dia tak berhenti di situ. Bila kita jumpa ada seorang ni hebat, ada lagi orang hebat daripada dia, cuma tak jumpa lagi. Mungkin dia tak ada kat Malaysia, dia ada dekat negara lain. Cari, jumpa pula orang tu. Kita kata hebat lagi rupanya dia ni daripada orang hak hari tu. Kita jumpa dia hebat lagi, ada lagi orang yang hebat daripada dia, cuma kita tak jumpa lagi. Sama ada dia dilahirkan lagi ataupun belum, kita tak tahu. Dan begitulah berturut-turut. Fawqa kulli dhi ilmin, setiap di bawah orang yang berilmu, alimun, ada lagi hak reti daripada dia. Sampailah al-alim. Alim ni siapa? Allah yang maha
mengetahui. Jadi bawah sikit daripada Allah Ta'ala para Nabi, para Rasulnya. Para Nabi, para Rasul yang alim, sangat mengetahui, bawah sikit daripada Allah Ta'ala Nabi, Rasul. Bawah lagi para ulama, anbiya. Bawah lagi dia turun ahli ilmu sampailah mai kat kita ni. Jadi pegang ayat ni, kita takkan rasa riak bila kita tahu satu-satu benda. Kita pilih ke mana pun tiba-tiba kita tahu. Ilmu tu kita tahu, orang lain tak tahu. Kita dah rasa kita tahu dah. Kita lupa ada lagi orang yang lebih tahu daripada kita. Cuma tak jumpa lagi je orang tu. Baik. Ayat yang ke-77. Qalu in yasriqa faqad saraqa akhun lahu min qabl. Maka mereka pun berkata, jika dia mencuri, yakni Bunyamin, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya. Dan tidak walam yubdiha lahum, dan tidak menampakkannya kepada mereka. Qala antum syarrun makana. Maka Yusuf pun berkata dalam hati dia, kamu lebih buruk kedudukanmu, yakni sifat-sifatmu. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Baik, apa berlaku ayat 77 ni tuan-tuan? Bila mereka dapat tahu yang Bunyamin yang mencuri, mereka tahu sebab betul lah gelas diraja tu duk ada dalam beg. Yusuf tahu Bunyamin tak buat. Sebab Yusuf yang meletakkan gelas diraja tu di dalam beg Bunyamin. Tapi bila abang-abang ni tengok, kalau nak tukar translate dalam bahasa kita ni, aku duk kata dah, aku duk agak dah, kan? Nak tambah sikit dialog tu boleh lah. Aku duk kata dah, jangan duk bawa dia, kaki mencuri ni. Kan? Geng-geng nak tambah time ni lah. Lepas tu ada pula tambah lagi, jenis keturunan mencuri. Pi mana pun mencuri. Itu ayat dia. Itu yang dia kata, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Saudara dia pun jenis mencuri juga. Siapa dia akhun tu? Siapa dia abang dia tu? Tuan-tuan sekalian, abang-abang Yusuf ni duk kata dekat Yusuf, dia ni mencuri. Abang dia dulu pun jenis ni juga, kaki mencuri juga. Kata dekat depan Yusuf ni. Kalau kita tuan-tuan nak kata bagaimana? Nampak besar kecil ya. Jadi Quran rekodkan perasaan Yusuf waktu tu. Fa asarraha, sir, dia mendiamkan diri dia. Fa asarraha, dia diamkan, dia sembunyikan tu. Fi nafsih, dalam jiwa dia, dalam perasaan dia. Kalau ikut tu, dahlah kawan ni pun sabit hampa mai ni sebab nak ambil gandum, tak bawa dia tak cukup sekatan. Bawa mai dia pun tak mau ikut. Ayah dia Nabi Yaqub tak bagi ikut awal-awal. Mai juga sebab nak sukatan gandum. Dah bila mai dapat tahu pula konon dia ni mencuri, hampa tambah pula bagi cerita tu dapat berat lagi. Kaitkan pula dengan abang dia tu. Sepatutnya tak payah nak kait pun lah, hang pi curi pasal apa? Cukup ah. Kan? Bawa mai ni pun besar rahmat dah ni. Hang pi curi pula gelas dia raja pasal apa? Cukup ah. Tak pasal-pasal, abang dia pun serupa. Maknanya apa tuan-tuan dan sekalian? Kalau dalam agama kita ni kita faham macam ni lah. Dalam hati tu memang dah tak suka dah. Dia pusing-pusing kot mana pun dia nak tala pergi dekat orang tu juga. Kan? Dalam dialog masyarakat kita kan, tak duk sabit dengan kawan tu pasal apa? Sebab memang tak suka dah. Kan? Kalau suka dia tak sebut orang tu. Pasal dia tak suka yang cerita tak ada kaitan pun nak dikaitkan juga. Jadi Yusuf simpanlah perasaan tersebut, walam yubdiha lahum, dan try the best untuk tak menampakkan kepada depa ni. Tuan-tuan bayang tengoklah macam mana nak jaga wajah tu, nak jaga muka tu, tak suka. Kan? Cerita tak betul, kaitkan pula dengan
dengan Yusuf. Baik, pasal apa yang tiba-tiba dikaitkan dengan Yusuf ni kaki mencuri? Pasal apa Yusuf ni dikaitkan dengan kaki mencuri? Ada satu peristiwa yang berlaku waktu zaman kecil. Ini ada dalam kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir diceritakan. Waktu Nabi Yusuf kecil, tuan-tuan, orang Israel ni, Bani Israel ni, mereka ada satu budaya dalam agama, dalam Bani Israel, agama kita lah kan, Bani Israel, yakni mereka ada satu alat, satu benda yang dipanggil sebagai sabuk. Sabuk ni dia lebih kurang macam satu kotak yang di dalam diletakkan mushaf. Diletakkan suhuf, minta maaf, diletakkan suhuf. Macam kita ni Al-Quran lah, dia tempat yang mulia, Quran ni mulia kan. Jadi kotak ni dalam tu diletakkan suhuf, dan kadang-kadang diletakkan juga dengan benda-benda yang menjadi kemuliaan dalam keluarga tersebut. Dia sejenis kotak. Gitu. Itu dia panggil sabuk. Jadi sabuk ni dia tak besar mana, kecil lah. Diletakkan ataupun diikat pada belakang Yusuf pada saat Nabi Yusuf kecil oleh kakak sulung Nabi Yaqub. Sebab Yusuf waktu kecil dijaga oleh kakak dia. Waktu kecil awal-awal dilahirkan. Kemudian apabila nak ambil balik, Nabi Yaqub nak ambil balik, maka anak dia ramai, maka dilihat siapa yang sabuk ada pada dia, maka dia akan dijaga lagi oleh kakak dia. Jadi sabuk tu menjadi benchmark lah, indikator. Budak-budak kecil kalau dia ambil, hak tu lah kakak jaga, macam tu. Dia macam nak tengok giliran lah, nak tengok turn. Letak sabuk, tengok sabuk ni ada dekat siapa, budak mana yang ambil, hak tu lah kakak jaga. Kakak Nabi Yaqub jaga. Dan kakak Nabi Yaqub ni memang nak jaga Yusuf. Sebab daripada kecil lagi memang tarikan Yusuf dari segi wajah, dari segi akhlak ni memang dah ada dah. Jadi orang tengok tu teringin nak jaga. Jadi kakak Nabi Yaqub ni tak maulah bagi orang lain ambil. Tak maulah bagi abang-abang dia ambil sabuk ni. Kalau boleh nak bagi Yusuf ni yang ambil sabuk tu. Bila Yusuf ambil sabuk ni, maka kakak dia pun boleh sambung jaga, boleh terus jaga. Jadi caranya macam mana? Yusuf pun, kakak dia pun pikat belakang Yusuf. Yusuf pun tak tahu. Pibuh sabuk tu di belakang Yusuf. Dan apabila kakak dia tengok ada, dia kata, Yusuf ambil tu, nampak dah dekat belakang dia tu. Jadi dapatlah sambung jaga. Peristiwa tu abang-abang dia tak puas hati. Sebab mengatakan bahawa Yusuf mencuri sabuk tu. Macam mana boleh tiba-tiba ada dekat belakang? Sedangkan dia pun tak tahu cerita sebenar yang kakak sulung Nabi Yaqub yang letakkan. Kes tu ungkit baliklah. Tu cerita zaman kecil tu. Kes tu ya. Abang dia pun dulu jenis curi ke. Adik dia Bunyamin serupa nak lari mana. Depan Yusuf tu. Maka Quran menggambarkan lagi akhlak Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya katakan beberapa kali dalam pengajian kita ni bahawa surah Yusuf ni dia bukan hanya fokus kepada wajah Yusuf. Satu ayat ya. Episod ketiga dulu. Hak tu yang nak tunjukkan betapa kagumnya orang tengok muka dia. Selebihnya berkali-kali Quran tunjukkan, pamerkan keindahan Yusuf adalah pada akhlak. Boleh sabar, boleh tahan, kena kutuk depan-depan ni bukan cerita kat belakang ni, depan-depan. Dia boleh sabar lagi. Berkali-kali. Sebab tu surah Yusuf sebenarnya dia bukan untuk mencantikkan wajah orang yang baca. Macam kita dah faham ni dalam alam Melayu kita ni. Sebenarnya nak mencantikkan akhlak. Nak bagi cantik akhlak tu. Maka digambarkan beberapa kali dalam surah Yusuf akhlaknya yang indah. Qala, berkatalah Yusuf dalam hati dia. Dalam hati dia. Nak keluar pada mulut dia tahan, dia sabar. Antum syarr. Hampalah teruk. Syarr ni hampalah jahat. Syarr. Makana ni dalam bahasa Arab dia makan. Makan ni maksud tempat. Makan ni tempat. Aina makan.
Tempat dia kat mana? Makan ni tempat. Ya. Kalau kita belajar akidah, di manakah Allah? Aina Allah? Maka dia ajak dalam kitab-kitab akidah, Allahu mawjud bila makan. Allah tu wujud dengan tanpa bertempat. Allah mawjud bila makan. Makan ni tempat. Jadi makana bermaksud selayaknya, setempatnya gitu. Sebab dia ada alif kat belakang tu, dia ada tanwin, maka sifat kepada tempat. Jadi hampalah teruk sebenarnya, macam itulah kalau ayat kita. Hampalah yang jahat selayaknya. Hampa bubuh aku dalam telaga. Kemudian hampa kata pula dekat Bunyamin macam-macam. Banyaklah kalau nak kira kejahatan hampa ni. Tapi semua tu di dalam hati Yusuf sahaja. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu cerita tu. Apa yang kamu terangkan tu, Allah Maha mengetahui bahawa Bunyamin tak curi pun. Mujok Yusuf letakkan karung tu, letakkan gelas dalam karung tu. Kalau mereka pun tak tahu, boleh dipercayai. Maka ayat qala antum syarru makana nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala Maha mengetahui sampai ke dalam hati Yusuf pun direkodkan dalam Al-Quran. Nampak? Bukan hanya kata-katanya sahaja, tapi dalam hati pun satu. Hujah kedua bahawa tuan-tuan dan puan sekalian, nak jaga hati ni, kata tak elok senang ke susah? Nabi Yusuf AS yang akhlaknya yang sangat indah tu pun boleh keluar juga dengan hati je syarru makana. Keluar juga hampalah teruk. Tu kira habis teruk dah tu, boleh kata lagu tu. Habis tak boleh nak sabar dah tu. Tapi tak keluar pada mulut dia. Kalau Nabi Yusuf macam tu, tuan-tuan, puan sekalian, kita maki berkandak. Dalam hati ni sudah kata apa, keluar macam-macam, tinggal tak sebut dengan mulut lah. Tak sebut dengan mulut ya. Jadi boleh ke? Dalam agama kita, tuan-tuan, dalam hadis Qudusi Nabi sebut. Dalam hadis Qudusi selalu kita dengar hadis ni popular. Bila kita terlintas satu benda, kita kita bersangka baik kepada satu benda tapi kita tak buat, maka Allah Ta'ala dah bagi satu pahala. Bila kita terlintas nak buat satu benda baik dan kita buat, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran ke atas perlakuan itu 10 hingga 700. Ya, selalu kita dengar hadis ni. Kemudian disambung lagi hadis tersebut. Seandainya dalam hati kita terlintas jahat, syar, terlintas jahat, nak buat jahat, tapi kita tak buat. Terlintas jahat tapi tak buat, maka Nabi sebut kita akan dapat satu terlintas jahat tapi tak buat, bukan satu dosa, tuan-tuan, satu kebaikan. Satu kebaikan. Terlintas jahat tapi tak buat, dapat pahala. Oh, hak ni yang best ni. Pasal apa? Pasal kita berjihad, kita lawan hawa nafsu kita tu, tak mau buat, dapat pahala. Tapi seandainya hak kita terlintas jahat tu kita buat, maka Nabi kata dia akan dapat satu dosa. Tak ada range. Buat baik tadi ada range 10 sampai 700 sebab dia ikut keikhlasan, kebaikan, ahsan, kebaikan yang kita buat, kualiti amalan yang kita buat. Tapi untuk kejahatan, buatlah kualiti macam mana pun jahat, satu. Ini tanda bahawa Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Mujuklah ada macam ni. Kalau kita, tuan-tuan, tak ada benda ni, terlintas jahat ni cukup banyak lah. Mujuk ada benda ni membuatkan kalaupun terlintas jahat tak buat, kita dapat pahala, tuan-tuan. Sebab di sinilah kata seorang sahabat Nabi, Nabi ceritalah macam mana ahli syurga ni, dia terkejut macam mana dia layak masuk syurga. Seingat dia amalan di atas muka bumi tak banyak mana, tiba-tiba dapat masuk syurga. Maka malaikat pun cerita dekat dia, antara benda amalan ni buat, lintasan hati kejahatan dia banyak tapi dia tak buat. Dia lawan, tak mau buat. Akhirnya pahala tu yang duk kira tu. Dan benda tu semua dia claim nanti bila masuk syurga, baru dia tahu rupanya selama ni hak terlintas jahat tu ada manfaat juga.
Tapi jangan duk kata lepas ni duk fikir jahat semua lah. Kan kita orang kalau lagu tu fikir jahat semua. Sebab ambil kira hak anu juga. Fikir baik dapat satu. Fikir jahat tak buat dapat juga satu. Maknanya kok mana pun dapat lah, betul tak? Cuma bila kita buat amal baik hak kita terlintas tu, kita dapat 10 hingga 700. Baik kita buat hak elok. Sebab tu agama kita ajak kita husnuzon, bersangka baik daripada sangka jahat. Sebab sangka jahat dapat satu tu kalau kita tak buat. Kalau kita buat dia bertukar lah, jadi satu kejahatan. Baik. Jadi hati kita ni nak jaga memang payah lah. Kalau dalam ilmu psikologi dia panggil self talk. Saya duk bercakap tuan-tuan. Ni duk cerita benda ni. Tuan-tuan perempuan tak bercakap, duk sengak ya. Duk dengar ya. Nampak macam tak bercakap. Tapi sebenarnya dari segi kaedah komunikasi yang lebih dalam, self talk tuan-tuan bercakap. Duk bercakap tu bila nak berhenti tahu. Duk cerita apa tak tahu. Benda duk jalan ni. Dia duk running. Tak bercakap dengan mulut tapi perasaan kita bercakap, dan benda itu juga disebut oleh Allah Taala qala. Sejenis kata-kata juga. Sejenis kata-kata. Sebab tu tuan-tuan hati-hati dengan orang tak bercakap. Kan. Hati-hati dia sengak tak kata apa kan. Kita kata dia tu memang lagu tu kan dia nak bercakap tahan kutuk apa mulut lagu tu. Dia macam tu tak bercakap dengan mulut tapi hati dia bercakap. Hati dia bercakap. Perempuan suami kita duk sengak tak kata apa. Budak. Hati dia jalan tu. Kita tak tahu. Ini pengalaman saya lah secara peribadi jumpa kawan-kawan hak sengak laki dah ni. Sengak geng ni kahwin ramai. Geng ni kahwin ramai. Hak duk bunyi tiap-tiap hari tu nak kahwin lain. Duk lagu tu 10 tahun dah. Tak kata apa. Duk lagu tu ya. Tapi hak sengak ni. Hak duk sengak boleh pergi kat dia lah. 2 orang dah sengak. Boleh pergi kat dia dah 3 orang dah. Hak sengak ni. Self talk dah jalan. Running. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Bila jumpa dengan orang hak sengak. Tak kata apa. Hak ni lagi kita seriam. Pergi duk berletiak kerap tiap hari tu kita tahu dia cakap apa. Daripada duk sengak kita tak tahu dia kata apa tu. Hak mana boleh isteri hadap berletiak tu bersyukurlah banyak-banyak dekat Allah Taala. Kita mujuk hang boleh bercakap tu. Komong-komong boleh dengar juga suara hati dia. Kalau tak semua hak keluar tu hak mana hak main daripada hati dia tu. Hak sengak tak tahu. Kih hak orang duk bunuh diri apa semua tuan-tuan, kebanyakannya adalah pendiam. Hak dia jadi depression, pendiam. Kes baru ni kan, kawan bunuh kawan. Kawan dia bunuh kan. Hak kawan hak bunuh tu seorang pendiam. Dia pun tak percaya, tiba-tiba kes dia apa? Gurau kan. Kata kat hang, kata kat aku, kata kat hang, kata aku, bunuh bila. Self talk dia running macam mana kita tak tahu apa. Hak dalam hati tu duduk jalan tu. Kawan tu kata, lah melawak pun. Melawak pada hang. Hak dia kena dengar tu, dia jadi serius. Sebab tu self talk ni dia tak sama. Dia tak sama dengan apa hak kita sebut pada mulut kita. Qala antum syarru makana. Ini perasaan yang keluar daripada hati Nabi Yusuf alaihi salam. Okey. Qalu, maka berkatalah abang-abang dia, ya ayyuhal aziz, wahai menteri. Dia pun tak tahu yang tu Yusuf abang mereka ni. Ya ayyuhal aziz, wahai menteri, inna lahu aba syaikha kabira. Sesungguhnya dia ni ada seorang aba, seorang ayah syaikh yang sudah tua, kabira, dahlah tua, kabira pula besar. Maknanya apa? Tua sangat. Syaikhul kabir maknanya tua sangat. Tuan-tuan, orang kita duk melawak pakai ayat ni. Ya Syekh Kabir. Kan? Azan Zat. Kan? Ya Syekh. Ya Syekh tu kita tuan lah. Syekh ni tuan kan. Tapi dalam Arab Syekh ni dia bukan tuan biasa. Sebab tuan dalam bahasa Arab juga adalah Sayyid. Sayyid tu adalah tuan. Tapi Syekh
tuan juga. Tapi beza sayyid dengan syekh adalah syekh ni tuan yang sudah tua. Jadi Syekhul Kabir habis cerita nak apa lagi kan, tua sungguh lah hang ni Syekhul Kabir tu. Syekh orang Kedah yang kerja dekat Jabatan Agama kan, grade 41 ke atas ni, dia panggil syekh kan. Syekh Gani, Syekh Yusof, Syekh. Kita di Pening tak sangatlah, ada juga ada buat lagu tu, tapi Kedah ni memang dia lekat terus nama tu Syekh Yusof, Syekh. Sebab tu orang Arab dia kagum bila tengok orang Malaysia ni. Muda-muda dah tua. Nanti bila tua tu nak panggil apa tak tahu. Dan orang Arab, syekh ni adalah gelaran kepada orang tua yang berilmu. Sebab tu Dewan Ulama semua yang syekh-syekh ni, mereka akan duduk, Dewan Ulama sedunia ni, mereka akan duduk bincang mesyuarat syura sekali. Okey, ulama ni kita nak, boleh tak kita nak bagi dia gelaran syekh? Kita boleh tak bagi gelaran dia syekh? Kena tengoklah apa kehebatan dia, apa alim dia kan. Itu yang keluar Syekh Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ramadan Al-Buti. Bukan saja-saja syekh panggil tu. Tapi hak panggil tu semua dah tua lah, tapi ilmu dia pun tinggi. Itu yang panggil syekh. Mai Kedah tuan-tuan, tahu balik syekh dah. Tu orang Arab, dia pun kagum, dia kata hebat, alim. Malizi alim. Orang Malaysia ni alim. Muda-muda lagi tua dah, dia kata. Kita tak faham lagi, muda-muda dah tua. Oh, rupanya syekh depa tu, tambah kita kok JK masjid, duk panggil syekh tu tak habis-habis. Syekh azan, syekh azan. Syekh imam tak ada syekh, imam semua syekh. Ya Syekhul Kabir. Lagi ya. Tua lanjut dah tu. Tua lanjut. Faham makna lepas ni tak panggil dah. Syekhul Kabir atau Syekhul Kabira, ayah dia dah tua lanjut dah. Fakhuz ahadana, jadi ambillah kami ni, salah seorang daripada kami ni, ahadana, satu daripada kami ni, makanahu, untuk ganti tempat dia. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu ni wahai menteri seorang yang berbuat baik. Tuan-tuan tengok ayat ni. Yang buat salah, yang mencuri adalah Bunyamin. Mencuri quote and quote lah. Dalam kes ni nampak macam dia mencuri lah. Dan penetapan hukuman ni abang-abang ni sendiri yang kata tadi. Kalau jumpa barang tersebut dalam beg dia, ambil dia. Itu syariat kami. Macam itulah kami guna. Pakai, ambil lah. Depa yang kata, lah memang betul. Gelas tu ada dalam beg Yusuf, dalam beg Bunyamin, ditemui oleh Yusuf. Jadi Bunyamin lah kena tahan. Tiba-tiba minta maaf lah menteri, ayah ni dah tua dah, jadi tolonglah ganti. Kalau fikir balik, apa kaitan dengan ayah yang tua? Tak. Apa kaitan dengan ayah yang tua tu? Tak apalah, ayah tua lah. Masalah dia Bunyamin yang curi, yang apa dekat dengan ayah dia bersama. Dia pun tak cerita habis. Tuan-tuan, pasal tak? Abang-abang dia sebenarnya bukan isu ayah tu tua. Isunya ialah mereka dah mengikat janji dengan ayah dia. Masih ingat? Mereka dah ikat janji dengan ayah tu. Nak buat keluar Bunyamin tu mesti berikat janji dengan nama Tuhan. Pastikan Bunyamin selamat pi dan selamat balik. Depa dah ikat janji tersebut. Tu sebenarnya. Jadi depa tak cerita yang depa ikat janji tu. Depa kata apa? Ayah dia dah tua. Helah macam ni, ataupun ayat yang tak ada pasal macam ni sampai lah orang dah pakai. Kalau kena hak cerdik sikit, dia akan tanya balik, apa kaitan ayah tua? Ayah tua lah, Bunyamin buat salah kena tahan lah, itu undang-undang kan. Apa masalahnya? Nak ganti. Nampak? Depa nak ganti. Biar pelepas Bunyamin tak apa tu, ayah susah hati lagi. Kami sangkut tak apa. Tapi Yusuf memang nak bagi Bunyamin sangkut. Supaya abang-abang dia terperangkap dalam masalah ni dan lagi susah depa nak selesai nanti. Inna naraka minal muhsinin. Kami tengok menteri ni orang baik. Ayat kita tu. Takkan tak ada kaunti pun.
Kan takkan tak boleh kaunti kot kan. Pelepas dia ganti saya pun tak apa. Yang penting Bunyamin selamat. Pasal ayah dia dah tua, tak ada kaitan. Tak kena. Cerita tu tak matching. Maka berkatalah Yusuf, qala ma'azallah. Aku mohon perlindungan daripada Allah. An ta'khudha illa man wajadna mata'ana. Daripada menahan seseorang, aku pun tak mau tahan. Kalau ikut ayat kita macam tu lah. Bila dia sebut ma'azallah an ta'khudha illa man wajadna, aku pun kalau ikut tak mau nak tahan orang ni, kecuali orang tu mata'ana, kami jumpa barang kami pada dia, indahu, pada sisi dia. So nak buat macam mana? Benda tu memang jumpa terang-terang ada dalam beg dia. Jadi kami nak buat macam mana? Inna idzal zalimun. Dan jika kami berbuat demikian, yakni tukar dengan orang lain,